Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li ridha'illahi ta'ala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah muka surat berapa? 51. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan lagi dapat bertemu lagi, alhamdulillah, pada pagi ini di rumah ngaji Melaka Bukit Beruang. Diharapkan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetamu Allah, tetamu Rasulullah, sihat wal afiat hendaknya. Sama-sama kita memperbetulkan niat kita dan menjaga adab-adab kita yang di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 51. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Huraian sifat yang ketujuh, yaitu sifat qudrat. Sifat yang ketujuh, yakni daripada 20 sifat. Yang ketujuh daripada 20 sifat yang mesti diketahui oleh tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, yang beragama Islam, yang beriman mesti tahu. Ini di antara perkara ataupun ilmu yang menjadi fardu ain, yang dituntut sebagai tuntutan fardu ain, kewajipan di atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan. Jadi yang ketujuh, 7 itu nombor je. Yang ketujuh itu hanya sebutan sahaja. Boleh kita nak letakkan sifat qudrat ni nombor 1, nombor 2 boleh. Nombor yang 7 tu hanya sebutan saja. Bukan bermaksud sifat Allah tu ada dulu dan kemudian. Bukan maksud begitu. Kerana semua sifat Allah Ta'ala itu qadim lagi
azali. Semua sifat Allah qadim lagi azali. Semua sifat Allah sedia kala. Tidak ada permulaan bagi adanya sifat-sifat kamalat Allah Ta'ala. Jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu hanya nombor saja. Untuk kita nak mudah kira, nak mudah menghafal dan sebagainya. Baik, jadi hari ini kita nak bicarakan, nak huraikan tentang sifat kudrat Allah. Sejauh mana kefahaman kita sebelum ni bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan maha kuasa. Allah Ta'ala yang berkuasa, Allah Ta'ala yang maha kuasa. Mengapa dipanggil Allah yang maha kuasa? Kerana Allah Ta'ala itu zatnya memiliki sifat kudrat. Oleh kerana ada sifat kudrat, sifat perkuasa. Kudrat artinya sifat perkuasa Allah. Bila sebut yang berkuasa, yang berkuasa itu adalah zat Allah. Bila sebut yang berkuasa adalah zat Allah. Sifatnya kuasa ataupun sifatnya perkuasa. Jadi perkuasa itu sifat. Bila sebut yang berkuasa, itu adalah zat Allah. Sebagai contoh kita kata putih. Putih itu sifat. Bila sebut yang putih, kain contohnya. Bila sebut yang putih itu kena kepada kain. Bila sebut putih, sifat yang duduk pada kain. Bila kita kata kain yang putih, bila sebut kain yang putih, memberi faham pada kita mesti ada sifat putih ataupun warna putih duduk pada kain. Boleh tak kita nak panggil kain yang putih sekiranya tidak ada sifat putih pada kain tu? Boleh tak? Tak boleh. Jadi Allah Ta'ala itu yang berkuasa, maka menunjukkan ada sifat perkuasa pada zat Allah. Kalau tidak ada sifat perkuasa pada Allah, tak boleh panggil Allah yang berkuasa. Kemudian kata musannif, wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Tiap-tiap orang, laki-laki dan perempuan yang mukallaf, yang diberatkan hukum Allah, berakal balik sampai seruan agama Islam, boleh mendengar, boleh melihat, jadi mereka itu mukallaf. Jadi mana-mana mereka yang cukup syarat mukallaf, wajib bagi mereka mengetahui. Makna kena belajar, wajib belajar agar kita tahu. Wajib belajar. Masa belajar tu ikut masing-masing. Yang penting wajib kita membahagikan masa kita agar dapat kita mempelajari ilmu yang diwajibkan oleh Allah. Tak boleh pagi tengah hari, tak boleh tengah hari petang, tak boleh tengah petang malam, tak boleh malam tengah malam. Makna kita lah kena uruskan masa kita. Kita lah yang wajib uruskan masa. Jangan nanti masa lapang. Kalau tunggu masa lapang, memang tak adalah jawabnya kita nak belajar. Kena paksa diri kita, kena buat jadual tetap bagi diri kita masing-masing. Satu minggu, 3 hari ataupun 4 hari aku mesti pergi belajar ilmu fardu ain. Kena buat jadual. Macam jadual kita pergi main badminton, main golf, main bola tu. Kan kita boleh istiqomah tiap-tiap petang pergi main bola, tiap-tiap minggu pergi poco-poco contohnya. Dah buat jadual, betul? Dah buat jadual tiap minggu poco-poco, senang aerobik, macam-macam. Tu yang boleh istiqomah tu, zumba, zombie, macam-macam. Tu yang istiqomah tu. Sebab apa? Buat jadual. Maka lebih-lebih lagi ni tentang perkara ilmu yang wajib ni, kena buat jadual. Kalau tak buat jadual, jadi asbab kita tak boleh belajar ilmu yang fardu ain, hukumnya haram, berdosa. Jadi wajib buat jadual.
wajib bagikan masa untuk belajar fardu ain. Kerana kalau tak buat waktu macam tu, kita tak boleh nak belajar ilmu fardu ain. Kalau nak nanti masa lapang, memang tak ada. Sebab tu kena buat juga setiap minggu, sekian hari. Ini majlis ilmu yang tak dapat tidak, mesti aku kena pergi. Sebab ilmu ni wajib, tuan-tuan, puan-puan, bukan sunat. Kalau sunat tak belajar pun tak apa. Ini wajib, fardu ain ni wajib. Sama macam solat. Solat tu kan fardu ain, tak solat dosa. Jadi ilmu fardu ain tak belajar berdosa. Maka ikutlah masa masing-masing, jangan ikut masa orang. Waktu kita nak bekerja tu tak sama, ada yang kerja pagi, kerja malam. Jadi ikut masa kita sendiri. Yang penting wajib kita bagi waktu kita, agar dapat kita pergi cari ilmu yang fardu ain. Fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid. Tu fardu ain. Fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid. Tu 4 ilmu fardu ain. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Mengaku di sini dengan makna membenarkan, mengiyakan, menyungguhkan, meyakini di dalam hatinya. Hati tiap-tiap mukallaf akan tentu sungguh, mesti sungguh. Bila sebut tentu sungguh ataupun mesti sungguh ataupun tentu sungguh, tu isyarat kepada perkara yang wajib. Wajib akli. Wajib akli itu perkara yang mesti sungguh, perkara yang mesti ada, yang tak boleh tiada. Maka tiap-tiap hati, tiap-tiap mukallaf laki-laki dan perempuan wajib mengetahui, kemudian hatinya wajib membenarkan, menyungguhkan, meyakini akan tentu sungguh ada di Tuhan, yakni ada pada zat Allah. Ada di Tuhan tu dengan mana ada pada zat Allah perkuasa, yakni sifat perkuasa. Kalau sebut berkuasa, itu ta'alluq bagi sifat. Bila sebut berkuasa, itu ta'alluq sifat. Nak menunjukkan peranan sifat. Orang panggil tugas dia. Berkuasa mengadakan, berkuasa meniadakan. Ini bukan nak cerita takluk, ni nak cerita nama bagi sifat. Nama bagi sifat qudrat. Makna Melayunya sifat berkuasa ataupun sifat kuasa. Bila sebut berkuasa, tu dah kembali kepada ta'alluq dia, urusan sifat. Jadi berkuasa menjadikan, berkuasa meniadakan. Faham tak sampai situ? Ya ke? Baik. Maka wajib tahu. Andai kata ada di antara mukallaf yang tidak tahu Allah Ta'ala itu berkuasa, maka berdosalah dia. Ataupun dia tahu tapi tidak yakin. Dia tahu tapi dia tak yakin. Dia tahu Allah Ta'ala itu berkuasa tapi hatinya tidak yakin. Tahu yakin sepenuh hati, dia tak percaya sepenuh hati. Dia ragu-ragu, ataupun dia syak, ataupun dia zon saja, berat sangka. Berat sangka sahaja yang Allah tu berkuasa. Maka dia tidak berimanlah. Dia tak berimanlah. Inilah sebabnya kenapa kita orang yang beriman ni kena mengaji akidah juga. Meskipun kita ni dah dilahirkan di kalangan ibu bapa yang muslim, yang mukmin, dan kita pula dah mengucap syahadah dah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa wajib nak kena belajar ilmu akidah ni? Kenapa? Perlulah kita tahu, bila sebut mukmin ataupun muslim, dia ada dua jenis. Satunya muslim mukmin di sisi manusia, satunya muslim mukmin di sisi Allah. Dikirakan seseorang itu Islam di sisi manusia apabila lidahnya mengucap dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia dikira orang Islam di sisi manusia. Faham tak tu? Mana-mana orang yang mengucap syahadah, dia kira Islam di sisi manusia. Di sisi Allah, Islam di sisi Allah terhenti di atas pegangan yang betul, akidah yang betul. Kalau akidahnya salah, dia hanya Islam di sisi manusia, kafir di sisi Allah. Faham tak tu?
Contohnya seperti orang munafik. Orang munafik syahadah tak? Dia syahadah. Orang kafir munafik dia bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi pegangan dalam hati dia, adakah dia yakin Allah Tuhan? Tak. Adakah dia terima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul? Tak. Tapi lidahnya mengucap tak? Mengucap. Ini yang dimaksudkan Islam di sisi manusia, kafir di sisi Allah. Orang yang macam ni kalau mati, zahirnya diuruskan jenazahnya seperti orang Islam lain, mandi, kafan, solat, tanam di tanah perkuburan orang Islam. Tapi hakikatnya di sisi Allah, orang macam ni mati kafir, kekal dalam neraka selama-lama. Maka dengan sebab itulah kita kena belajar ilmu akidah ni, agar dapat kita memastikan pegangan dan kepercayaan dalam hati kita terhadap Allah, terhadap Rasul, hari kiamat, malaikat, kitab-kitab dan sebagainya betul seperti mana yang disuruh. Nampak tak? Kalau kita tak belajar ilmu akidah ni, macam mana kita nak pastikan pegangan kita dalam hati terhadap Allah ni betul ataupun salah? Jadi bila kita belajar, baru boleh nampak, baru boleh faham. Baru kita boleh membezakan manakah pegangan yang betul terhadap Allah dan manakah pegangan yang salah terhadap Allah. Kalau kita tak belajar, mana kita nak tahu? Dengan sebab itu wajib kena belajar ilmu akidah ni, sekalipun kita dah dilahirkan di kalangan ibu bapa yang Islam. Kalau tak, nanti takut jadi macam kelompok munafik tadi. Lidahnya mengucap dah Allah Tuhan Muhammad Rasul, tapi dalam hatinya tidak yakin Allah Tuhan, ataupun tidak yakin Allah Maha mengetahui. Boleh jadi dalam hatinya ragu-ragu yang Allah Ta'ala itu mengetahui. Boleh jadi dalam hatinya ragu-ragu yang Allah Ta'ala itu mendengar, melihat dan sebagainya. Bila ada keraguan dalam hatinya terhadap Allah, namanya bagaimana? Bagaimana kalau ragu-ragu dengan Allah? Ragu-ragu dengan salah satu sifat Allah? Tak beriman. Itu yang disuruh belajar, supaya faham. Supaya kita boleh pegang dalam hati ni dengan pegangan yang betul, akidah yang betul, kepercayaan yang betul. Berapa banyak orang yang mengucap syahadah tapi hatinya ragu-ragu dengan ilmu Allah. Dia menyangkakan Allah tak berapa tahu semua, Allah tak bijaksana, Allah. Dia ngaku Allah Tuhan, lidahnya ngaku Allah Tuhan, tapi dalam hatinya tak yakin yang Allah Maha mengetahui segala perkara. Ini yang dimaksudkan tadi, zahirnya Islam, hakikatnya kafir. Jadi kita kena pastikan betul-betul dua ni, zahir dengan hati kita biar betul. Kadang-kadang orang tak nak belajar, dia kata, buat apa nak belajar ilmu akidah, aku orang Islam dah. Dia kata, tu jawapan dia. Kenapa aku nak kena belajar, aku orang Islam, mak ayah aku Islam. Buat apa nak kena belajar ilmu akidah lagi? Tu jawapan dia tadi tu. Ustaz, kalau yang tadi Ustaz cakap kan, yang Islam di sisi manusia tapi kafir di sisi Allah kan. Kalau orang tu contoh dia di neraka, so let's say it's one of our family kan, contoh saja. Adakah kita boleh selamatkan dia juga? Orang yang mati kafir tak boleh selamat, tak dapat nak nolong, contoh ahli keluarga, walaupun ahli keluarga kita. Sebab tu wajib kita, laki, bini, anak, beranak belajar ilmu agama. Kalau mati kafir tak dapat tolong, tapi kalau mati dia beriman, ada harapan lagi nak tolong. Sebab tu kena jaga akidah kita, jangan mati sebagai orang kafir. Jangan mati sebagai orang kafir, mati sebagai kafir tak dapat nolong, tak dapat tolong. Nabi pun tak boleh nak keluarkan orang kafir masuk ke dalam syurga. Tapi kalau selagi ada iman, selagi pegangan dia betul, sekalipun dia ahli maksiat, dia ada peluang nak masuk syurga sebab dia beriman. Tapi kalau kafir tak ada peluang, kekal selama-lama dalam neraka. Hamba tu kena pakat-pakat mengaji, belajar agama, fahamkan agama betul-betul, agar kita dekat dunia ni, contohnya anak beranak, laki bini di sini, dan besok dapat bertemu kembali di dalam syurga. Kalau ada yang beriman, ada yang tak, sini sajalah tempat pertemuan kita, dan mati itulah perpisahan kita untuk selama-lama, tak jumpa dah lepas daripada itu. Suami terpisah daripada isteri, isteri terpisah daripada suami, mak bapak terpisah dengan anak-anak, begitulah seterusnya. Kalau yang seorang ni mati Islam, yang seorang ni mati kafir. Tapi kalau sama-sama mati dalam keadaan beriman, insya-Allah satu masa akan bertemu balik dalam syurga. Jadi kena mengaji. Kena belajar agama, jangan bermudah-mudah
Mentang-mentang kita orang lahir di kalangan mak bapak yang Islam, yang mukmin, kita tak peduli dengan agama, tak nak belajar. Bahaya. Banyak bahaya. Baik. Jadi wajib atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan perkuasa, tidak lemah sekali-kali. Tidak ada sebarang jenis lemah pada zat Allah. Maha suci Allah dari sebarang jenis sifat lemah. Sebarang jenis, segala jenis kelemahan tidak ada sekali-kali pada zat Allah. Sedia kala lagi Maha suci Allah dari sebarang kelemahan, dan selama-lamanya Maha suci Allah dari sebarang sifat kelemahan. Allah Ta'ala dah bersifat dengan kuasa sedia kala lagi, sentiasa berkuasa dan kekal berkuasa selama-lamanya. Tak boleh ada lemah pada Allah. Lemah pada Allah mustahil, perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Ada sifat lemah pada Allah mustahil. Apa maksud mustahil? Perkara yang tidak boleh diterima pada akal sekali-kali selama-lamanya. Mana-mana orang yang akalnya boleh menerima ada lemah pada Allah, walaupun bukan sekarang, tapi akalnya boleh terima. Kalau lemah, Allah tu bersifat lemah satu masa, mana boleh jadi dia cakap begitu, maka jadi rosaklah akidahnya. Kenapa rosak akidah? Kerana akalnya boleh menerima ada sifat kekurangan, iaitu lemah pada zat Allah. Sebab itu maksud mustahil itu perkara yang tak boleh terima pada akal. Tak boleh terima, makna akal jangan terima benda tu. Kalau terima, rosak akidah. Itu maksud mustahil, perkara yang tak boleh diterima pada akal, adanya pada Allah. Contohnya di sini lawan bagi sifat kuasa, iaitu lemah Allah. Adapun sifat kuasa tu wajib mesti ada pada Allah sedia kala lagi dan kekal selama-lamanya. Mana dalil, mana bukti yang menunjukkan di atas pegangan dan kepercayaan kita Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan kuasa, tidak lemah sekali-kali? Mana dalilnya, mana buktinya? Jadi mengetahui, mempelajari, memahami akan dalil ini juga yang menunjukkan di atas kekuasaan Allah, hukumnya wajib juga. Wajib tiap-tiap orang kena tahu bukti yang Allah tu berkuasa, agar dia terkeluar daripada golongan yang beriman ataupun yang yakin Allah Ta'ala itu bersifat dengan kuasa semata-mata dengan meniru-niru perkataan orang lain tanpa mengetahui bukti, yang dipanggil golongan taklid. Taklid ni orang yang tiru. Dia tiru, dia dengar datuk nenek moyang dia cakap Allah kuasa, dia pun cakap Allah kuasa juga. Adapun bukti yang menunjuk Allah kuasa, dia tak tahu, dia tak reti, dia tak faham. Dia semata-mata tiru perkataan. Ini golongan taklid. Golongan taklid ni ada khilaf ulama, ada mengatakan beriman, ada mengatakan tak beriman. Adapun orang yang beriman bersetengah dalil, muafakat ulama sah imannya. Tak ada seorang pun yang kata tidak beriman. Tapi orang yang meniru, ada ulama mengatakan kafir, ada ulama mengatakan sah iman. Jadi duduk di tempat yang tak selamat dah. Tak selamat, tak selesa duduk situ. Sebab ada ulama kata tak beriman, ada ulama kata kira beriman lah. Kan tak sedap tu. Ada orang kata JPJ ada orang kata tak ada JPJ. Sedap tak nak lalu jalan tu? Tak sedap kan nak lalu, dah kita tak lengkap. Lengkap pun tak sedap kan nak lalu. Dia jenis tu bukan nak cari betul, nak cari salah kita. Lengkap pun bila dengar dia orang kata tadi ada JPJ kat situ. Kawan kita seorang lagi tak ada dah, tak sedap lalu tu, ikut jalan lain. Jadi taklid ni macam tu lah, tak sedap duduk maksud. Kalau andai kata ada, nanya. Kalau kata tak ada, mujur. Kalau kita pun lalu, dalam tak sedap hati pun kita lalu, tiba-tiba tengok memang tak ada, mujur. Lalu rupa dia pindah tempat depan sikit, ada rupanya. Beratlah kita. Macam tu lah tadi, taklid tadi, ada ulama kata sah iman. Andai kata di sisi Allah betul pendapat yang mengatakan sah tadi, mujur kan. Tapi andai kata di sisi Allah juga mengatakan bahawa ini tak sah, berat. Ini masalah iman tuan-tuan.
Kalau tak sah, neraka lama-lama. Jadi jangan buat main-main. Jadi kata ulama, baik belajar dalil-dalil. Ada pun orang yang beriman berserta dengan dalil, muafakat ulama kata selesa dah, sah imannya, tak ada ulama pun yang mengatakan tidak sah, sebab dia beriman berserta dengan bukti yang dia belajar, yang dia faham. Bukan 3 orang dah. Habis kemudian ni dalilnya, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu qadir, yang maha berkuasa. Jadi kalau setakat itu semua orang tahu. Semua orang tahu yang Allah Ta'ala itu berkuasa. Tapi belum pasti yang tahu tadi faham dengan kekuasaan Allah. Jadi sini nak hurai, dengar elok-elok. Dengar elok-elok ni. Sebab kita pun sebelum ni tak tahu. Bila dah belajar ni, oh macam tu ke? Sebelum belajar sangka betul dah. Rupa bila dah belajar salah rupanya. Itulah suruh belajar tu. Bila belajar baru nampak salah kita. Kalau tak belajar, betul sama-sama. Bila belajar baru nampak ni salah, tu salah, ni salah. Apa faedah dia? Ada peluang nak baiki. Kalau dah dalam liang lahat baru tahu salah, nak buat macam mana? Dah turun kubur baru tahu amalan kita yang ni salah, yang tu salah, yang tu salah, nak buat macam mana? Nak repair, dah tak ada masa nak repair dah. Sebab tu Allah tunjukkan kesalahan kita atas dunia ni. Bila kita belajar, Allah tunjukkan kesalahan kita agar dapat kita perbaiki cepat-cepat. Daripada kita mati dalam keadaan tak tahu kesilapan, dah mati baru tahu amalnya tak diterima, akidahnya tak diterima, keikhlasannya tak diterima, nak buat macam mana? Dah terlambat. Jadi beruntunglah orang yang belajar. Tanda-tanda Allah sayang, tanda-tanda Allah nak suruh kita baiki amalan kita sebelum kita mati. Baik. Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan kudrat, sifat berkuasa. Dan kudrat artinya sifat berkuasa itu satu sifat yang ada ia. Bila sebut sifat yang ada, isyarat kepada sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat yang ada betul-betul, ada sungguh-sungguh dirinya. Kalau sifat ma'ani kita makhluk ni, boleh tengok, boleh lihat, boleh rasa, boleh dengar. Itu sifat ma'ani. Menunjukkan diri sifat tu ada betul-betul, ada sungguh-sungguh. Itu sifat ma'ani. Kerana ada sifat yang tiada. Ada jenis sifat yang tiada, cuma dia jenis sungguh saja. Andai kata kita tanya begini, ada tak sifat satu? Contoh kita tanya gitu, ada tak sifat satu? Maka jawapannya tidak ada. Sifat satu tu tiada. Tetapi sungguh ke tidak sifat satu? Jawabnya sungguh. Jadi sifat yang bangsa sungguh, bukan sifat yang jenis ada. Faham tak faham? Tak faham? Faham tu buat contoh. Nampak tak kitab ni? Nampak? Angkat tinggi sikit lah. Nampak kitab? Ada berapa kitab? Nampak kitab tak? Nampak tak satu? Nampak tak satu? Jadi satu tu ada ke tidak? Ada. Mana? Kitab ni bersifat dengan satu ke dua ke tiga? Satu. Baik, soalannya, ada tak satu? Tak ada. Nampak tak satu? Nampak tak satu? Ngongek boleh satu. Saya tanya nampak ke tidak? Kalau nampak cakap nampak, tak nampak cakap tak nampak. Ulang balik. Nampak tak satu?
Jawabnya tak nampak. Yang tuan-tuan nampak ni kitab ke nampak satu? Nampak kitab. Tapi akal tuan-tuan faham tak yang kitab ni satu? Sebab tu saya tanya, ada tak satu? Jawabnya tiada sebab tak nampak. Sungguh tak kitab ni satu? Sungguh. Jadi satu tu adalah sifat yang jenis sungguh, bukan sifat yang jenis ada dah. Berbeza dengan warna. Ni warna apa? Kulit kitab ni warna apa? Biru biru. Nampak tak biru? Ada tak biru? Jadi biru ni sifat juga. Tapi biru ni jenis sifat yang ada. Sebab tu boleh nampak tadi. Dia tak sama macam satu tadi. Satu tadi sifat yang tiada tetapi sungguh. Biru ni sifat yang ada kemudian sungguh. Macam tu. Baru faham. Ada yang belum faham. Tak apalah. Ada lagi sungguh. Tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Ingat tu, tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Tulis. Tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Tiap-tiap benda sungguh belum pasti ada. Tiap-tiap benda sungguh mesti ada. Tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Tiap-tiap benda sungguh belum pasti tiap-tiap benda sungguh belum pasti ada lagi. Tetapi bila sebut benda tu ada mesti sungguh. Tak apalah, perlahan. Itu sambil-sambil je. Sambil-sambil nak sebut. Kembali balik kat kitab kita ni. Cuma nak bagi tahu tadi sebab dia kata kudrat ni sifat yang jenis ada. Makna sifat kudrat ni ada. Diri sifat kudrat tu sendiri mawujud. Diri sifat berkuasa tu sendiri wujud, ada. Diri sifat tu ada pada zat Allah Ta'ala. Kemudian pada sedia kala lagi, maksudnya adanya sifat kudrat pada Allah ni sejak sedia kala ataupun sejak azali lagi. Sedia kala lagi Allah tu dah bersifat dengan kuasa. Sedia kala lagi Allah dah bersifat dengan kuasa dah. Bukan asalnya Tuhan lemah kemudian baru dia berkuasa, tidak. Sedia kala lagi dah Allah Ta'ala itu bersifat dengan kuasa. Sifat berkuasa tu ada pada Allah sedia kala lagi dah. Tidak ada permulaan bagi adanya sifat kuasa pada zat Allah. Kalau ada permulaan namanya baharu. Kalau ada permulaan namanya baharu pula. Mustahil sifat yang baharu nak duduk pada zat yang qadim. Zat Allah qadim, maka sifat dia pun mestilah qadim. Baik. Dengan dialah, yakni dengan sifat kudrat itulah, dialah tu masuk kudrat. Dengan dialah makna dengan sifat kudrat itulah Allah Ta'ala kuasa ataupun Allah Ta'ala berkuasa mengada. Apa maksud mengada ni? Menjadikan. Mengada dengan makna menjadikan. Dengan sifat kudrat itulah Allah mengadakan, makna menjadikan. Dan dengan sifat kudrat tu jugalah Allah meniadakan. Faham tak sekat tu? Jadi peranan sifat kudrat, peranan tugasan sifat kudrat yang dinamakan ta'alluq. Ta'alluq tu makna urusan. Ta'alluq tu makna peranan kerja sifat tu, peranan sifat tu. Jadi kalau ditanya apa kerja kudrat, apa peranan kudrat, maksudnya apa ta'alluq kudrat. Faham tak ni ta'alluq? Kalau tak terjemah ta'alluq tu kita tak faham. Kalau kita ngaji tauhid, ta'alluq kudrat gini-gini, apa benda ta'alluq tu kita tak faham. Itu yang menyebabkan kita tak faham. Jadi ta'alluq tu makna peranan, tugas. Jadi ta'alluq kudrat makna peranan kudrat. Tugas kudrat tu apa? Tugas kudrat menjadikan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu ataupun mengubah sesuatu.
Mengubah-ubah sesuatu, mengadakan, meniadakan, menghidupkan, mematikan, ikutlah. Itu peranan, itu kerja, itu tugasan sifat kudrat. Faham tak zakat ni? Okey, bila faham sambung lagi. Bila dah faham sambung lagi. Baik, soalannya, apa yang diadakan dan apakah yang ditiadakan oleh sifat kudrat ni? Apakah yang nak diubah-ubah oleh sifat kudrat ni? Jawabnya yang diubah-ubah daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada ni, kata musannif, apa-apa mungkin. Maksudnya peranan sifat kudrat ni mengubah, mengadakan ataupun meniadakan perkara mungkin. Apa erti mungkin? Itulah sebab suruh faham mungkin tu daripada hari tu lagi. Daripada hari tu kata fahamkan mungkin ni apa, mungkin ni apa. Nampak tak? Kalau kita tak faham mungkin tu, bila sebut macam ni kita pun tak faham lah. Sebab tu istilah-istilah bila ngaji tauhid ni, bila jumpa istilah tu faham kan. Jangan masuk sini keluar sini buat tak kisah je. Oh mungkin tapi tak faham. Bila sebut mungkin, pastikan kita faham dah mungkin tu apa. Ulang balik, tak apalah ulang banyak kali pun. Mungkin tu maksud sesuatu yang harus ada dan harus tiada. Sesuatu yang harus ada dan harus tiada. Tulis. Dia kata dah tulis dah hari tu, tulis lagi. Tulis sampai jemu. Sampai dah malas nak tulis dah sebab dah faham sangat. Malah nak tulis dah, faham sangat dah mungkin ni. Tak apa dah kalau sampai tahap tu. Mungkin ni mana sesuatu yang harus ada, yang harus tiada. Perkara yang boleh ada, yang boleh tiada. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Itu nama mungkin. Cuma mungkin ni maknanya umum. Bila sebut makhluk maknanya khusus. Dengar baik. Bila sebut makhluk, perkara yang dah dibuat oleh Allah. Bila sebut makhluk, sesuatu yang dah dibuat, yang dah dijadikan, yang dah diciptakan oleh Allah, itu panggil makhluk. Yang belum dijadikan oleh Allah tu namanya mungkin. Contoh umur kita besok. Besok dah ada belum? Belum. Hidup kita besok tu, namanya mungkin. Boleh jadi besok ada hidup kita, boleh jadi besok tak ada hidup dah kita. Jadi hidup kita ataupun nyawa kita besok tu namanya mungkin. Rezeki kita besok namanya mungkin. Bukan kata besok, petang garang akan datang ni, semua mungkin. Benda yang boleh berlaku dan boleh jadi tidak berlaku, itu nama mungkin. Anak kita ada 10 orang, yang nombor 11 tu namanya mungkin. Boleh jadi ada anak yang nombor 11, boleh jadi 10 je lah. Itu nama mungkin. Faham tak ni mungkin? Yang 10 tu namanya makhluk. Yang nombor 1 by 10 tu makhluk, yang nombor 11 tu namanya mungkin. Makna boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Faham tak sekarang ni mungkin? Dah tulis belum? Ya ke tulis? Baik. Nanti saya nak semak buku tengok. Okey, bila dah faham mungkin, kembali balik kita. Dia tak boleh laju-laju ngaji tauhid ni. Nak kena cermat, nak bagi faham. Kudrat tadi kita dah tahu peranan dia mengadakan dan meniadakan. Kemudian musannif kata mengadakan dan meniadakan perkara yang mungkin ataupun perkara yang harus. Mungkin ni tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat rahimakumullah, tetamu Allah, tetamu Rasulullah. Mungkin ni adalah perkara yang menerima ubahan. Mungkin ni adalah sesuatu yang menerima ubahan. Sesuatu yang boleh berubah daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada itulah namanya mungkin. Dan kadang-kadang dipanggil benda yang harus, ataupun dipanggil benda baharu. Benda harus, benda mungkin. Benda harus, benda mungkin. Benda baharu.
atus pupus papak tu. Mana perkara yang boleh ada dan boleh tiada, perkara yang boleh berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, satu kelakuan kepada satu kelakuan yang lain. Itulah yang dinamakan benda baru, itulah yang dinamakan makhluk, itulah yang dinamakan benda harus. Faham tak ni? Maka kudrat ini, sifat berkuasa Allah ni, peranan dia mengadakan atau meniadakan perkara yang harus. Tugas kudrat mengadakan atau meniadakan perkara yang harus, ataupun tugas kudrat mengubah-ubah perkara yang harus. Faham tak sekat situ? Mengubah-ubah perkara yang harus. Kenapa saya cakap mengubah-ubah perkara yang harus? Kerana nak mengeluarkan perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Perkara yang wajib, apa maksud wajib? Apa maksud wajib? Apa? Wajib apa wajib? Mesti apa? Mesti mesti ada. Mesti ada je. Mesti ada sahaja ke? Lah. Bila sebut wajib, perkara yang mesti ada sahajalah. Faham tak ni? Perkara wajib adalah perkara yang mesti ada Boleh tak tiada? Tak boleh. Perkara wajib tak boleh tiada. Perkara wajib ni mesti Sejak bila ada perkara wajib? Azali ataupun sedia kala. Sampai bila ada perkara wajib? Sampai bila-bila, kekal ada, selama-lama kekal ada, semata-mata, tak boleh berubah menjadi Itulah perkara wajib. Contohnya zat Allah tu, diri Allah tu wajib ada. Allah tu kekal sedia kala, selama-lama ada Allah. Kuasa Allah sedia kala lagi kuasa, kekal selama-lama kuasa. Faham tak tu? Dia tak boleh berubah kuasa, lepas tu kadang-kadang jadi lemah tak? Kalau kuasa lepas tu berubah jadi lemah, itu bukan wajib dah nama dia. Bila boleh berubah, itu bukan wajib dah. Daripada ada berubah menjadi tiada, itu bukan wajib dah, itu namanya harus. Ingat tu, benda harus ni dia boleh berubah. Benda boleh berubah tu namanya harus. Bila sebut wajib, perkara yang mesti duduk dalam keadaan mesti ada, kekal ada, sedia kala, selama-lama ada. Faham Kemudian perkara mustahil. Apa maksud mustahil? Perkara yang tak boleh ada, perkara yang tak boleh terima pada akal adanya selama-lama lagi. Sejak bila tiada benda mustahil ni? Azali lagi tak ada benda mustahil ni, sedia kala lagi tak ada dah perkara mustahil. Sampai bila tak ada mustahil ni? Selama-lamanya tidak akan ada perkara mustahil. Mana contoh perkara mustahil? Banyak tak benda mustahil? Banyaklah. Perkara mustahil itu lawan bagi perkara yang wajib. Banyak benda mustahil. Contohnya mana? Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah ni perkara mustahil. Perkara yang tak boleh diterima pada akal adanya sekali-kali. Akal hanya menghukumkan mesti tiada. Tuhan selain Allah ni mesti tiada. Sedia kala lagi mesti tiada, dan kekal mesti tiada itu selama-lamanya. Jadi takkan ada Tuhan selain Allah. Begitulah juga contohnya anak bagi Tuhan. Anak Tuhan ni masuk dalam perkara mustahil. Perkara yang tak boleh diterima pada akal. Akal tak boleh terima adanya anak Tuhan ni. Anak Tuhan ni mesti Sejak bila tiada? Azali lagi. Tak boleh terima adanya anak Tuhan, dan selama-lamanya akal tak boleh terima adanya anak bagi Tuhan. Okey, sekarang kita dah faham perkara wajib, dah faham perkara mustahil, dah faham perkara harus. Maka maksud ayat Quran wa annahu ala kulli syai'in qadir, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap sesuatu itu maha kuasa. Maksud maha kuasa pada ayat ini, Allah Ta'ala berkuasa mengubah-ubah perkara yang harus sahaja. Tak masuk perkara wajib, tak masuk perkara yang mustahil. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil tidak masuk di dalam ta'alluq sifat kudrat. Tulis, jangan malas. Perkara yang wajib
dan perkara yang mustahil tidak termasuk di dalam urusan ataupun ta'alluq sifat kudrat. Ulang balik, perkara yang wajib dan perkara yang mustahil tidak termasuk di dalam peranan ataupun urusan sifat kudrat. Jadi kudrat tak ada kena mengena dengan perkara wajib, tak ada kena mengena dengan perkara mustahil. Maka jangan ditanya. Contohnya soalan begini, adakah Allah berkuasa? Kan bila sebut berkuasa tu isyarat kepada kudrat lah. Adakah Allah berkuasa? Mana kuasa tu kudrat lah tu. Adakah Allah Ta'ala berkuasa menyerupai makhluk? Maka jangan jawab kalut-kalut. Jangan jawab kalut-kalut. Soalannya, adakah Allah berkuasa menyerupai makhluk? Kalau kita nak jawab kalut-kalut, akan jawab kuasa. Nampak tak? Kalau gopoh nak jawab, dia kuasa lah. Sebab kita faham yang Allah ni kuasa. Betul dah faham tu. Tapi kepahaman kita tu tak sempurna, maka kita pun gopoh jawab, mestilah Allah kuasa. Kalau kita jawab Allah berkuasa menyerupai makhluk, maka menyerupai makhluk ataupun serupa Tuhan dengan makhluk tu bukan mustahil. Maknanya haruslah Allah Ta'ala itu menyerupai Padahal hakikatnya menyerupai Allah dengan makhluk ni wajib ke mustahil ke harus? Mustahil. Maka jangan dijawab Allah kuasa. Jangan jawab Allah kuasa. Tu soalan perangkap sebenarnya. Bukan apa nak menguji kepahaman. Bukan nak menduga orang dah. Kita nak menguji kepahaman. Faham ke tidak ta'alluq kudrat tadi tu? Jadi ini tadi kita dah faham. Kudrat tidak bertakluk kepada perkara mustahil. Menyerupai Allah dengan makhluk itu perkara yang mustahil. Maka jangan dijawab Allah kuasa menyerupai makhluk. Kalau begitu, kalau Allah kuasa menyerupai makhluk, menunjukkan serupa makhluk ni bukanlah mustahil bagi Allah, bahkan harus. Wal'iyadha billahi min dhalik. Barang siapa yang beriktikad Allah harus serupa dengan makhluk, mana Allah boleh menyerupai makhluk, maka rosaklah akidahnya. Menyerupai makhluk ni mesti tidak sekali-kali bagi Allah. Jadi nak jawab dengan Allah kuasa tak sesuai. Jangan jawab Allah kuasa. Soalannya tadi, adakah Allah kuasa menyerupai makhluk? Kita nak jawab Allah kuasa. Jangan jawab Allah kuasa. Kalau jawab Allah kuasa, rosak akidah nanti sekarang. Kenapa pula boleh rosak akidah? Kerana kalau Allah boleh menyerupai makhluk, menunjukkan menyerupai makhluk itu bukan mustahil. Padahal dalam Quran dah sebut dah, laisa kamitslihi syai'. Dia tak serupa dengan makhluk. Nampak tak tu? Jadi tak serupa dengan makhluk ini wajib bagi Allah. Tiba-tiba nak kata Allah harus serupa dengan makhluk. Bukan Allah harus serupa makhluk, Allah mustahil serupa dengan makhluk. Faham tidak ni? Ya lah tu. Kalau ya, minumlah sekejap. Ni ada dia orang buat apa ni, tongkat Ali ke apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jemput minum tuan-tuan Harus dekat ni. Kalau tak faham, tak tahu dah juga. Kalau tak faham pun nak kata apa dah. Usaha ikhtiar tak boleh memberi bekas. Allah yang memberi faham. Tapi setiap usaha ikhtiar untuk faham tu diberi pahala oleh Allah. Fikir-fikir tak faham, fikir-fikir tak faham, dapat pahala, ampun dosa, jangan risau. Itu kelebihan belajar ilmu agama. Tak faham pun diberi pahala oleh Allah. Okey. Perkara yang wajib dan mustahil tidak termasuk dalam urusan kudrat. Adakah termasuk wajib dan mustahil bagi sifat Nabi dan Rasul? Macam mana? Sifat yang wajib bagi Nabi ataupun sifat yang wajib bagi Rasul, itu masuk dalam perkara mungkin. Itu perkara mungkin. Buat Nabi itu sendiri pun mungkin lah.
Baik, kemudian tadi tak habis lagi cerita tadi. Jadi soalannya tadi, adakah Allah kuasa menyerupai makhluk? Jawabnya, kalau kita jawab Allah berkuasa, nanti membawa kepada boleh adanya benda mustahil. Boleh berlaku pula benda mustahil. Padahal mustahil ni benda yang takkan berlaku, yang tak boleh ada. Kalau nak jawab Allah tak kuasa, kalau nak jawab Allah tak kuasa menyerupai makhluk, membawa kepada lemah Tuhan pula. Faham tak ni? Jadi jangan jawab Allah kuasa dan jangan jawab Allah tidak kuasa. Jawabnya macam mana? Jawabnya gini, bukan ta'alluq sifat kudrat nak menjadikan benda mustahil, ataupun bukan ta'alluq sifat kudrat nak menjadikan benda yang wajib. Maknanya sifat kudrat tidak bertakluk kepada perkara mustahil. Itu jawapan dia. Bukan urusan sifat kudrat nak mengubah benda mustahil. Bukan urusan kudrat. Itu jawapan dia tulis. Rajin menulis. Barulah boleh beli pen baru. Selalu tulis. Ini pen beli sebatang 10 tahun. Patut dah kedai alat tulis banyak tutup. Apa tu? Ulang balik. Bukan urusan sifat kudrat. Bukan urusan sifat kudrat nak mengubah perkara yang mustahil. Bukan urusan kudrat nak mengubah perkara yang mustahil. Bukan urusan kudrat. Kerana perkara mustahil ni memang benda yang tak boleh berubah dah. Tiadanya perkara mustahil bukan sebab Allah tak nak buat. Faham? Tak adanya benda mustahil itu bukan sebab Allah tak kehendak nak buat. Jadi kudrat dengan iradat dia sama takluk dia. Kudrat dan iradat dia bertakluk kepada perkara yang harus sahaja. Bukan bertakluk kepada perkara yang wajib dan mustahil. Jadi kita nak jawab begini, kenapa Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk? Nak jawab begini, sebab Allah Ta'ala tak kehendak. Tak boleh jawabnya tu. Bila sebut kehendak, kembali kepada sifat iradat. Ni nanti lepas kudrat kita jumpa bab iradat. Tapi ni nak sebut sambil-sambil. Jadi tidak adanya perkara mustahil bukan sebab Tuhan tak kehendak. Kalau kita kata tak kehendak, lawannya bagi kehendak. Nampak tak? Jadi kalau Allah Ta'ala kehendak, maksudnya boleh ada benda mustahil. Jadi sifat kudrat ataupun sifat iradat pun tak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Jadi kita tak boleh nak kata tidak ada anak bagi Tuhan sebab Tuhan tak kehendak. Tidak ada anak Tuhan sebab Tuhan tak buat. Tak dijawabnya tu. Kerana sifat kudrat dan iradat tadi tidak bertakluk kepada perkara mustahil. Bukan urusan kudrat dan iradat nak mengubah ataupun nak menentukan benda mustahil. Benda mustahil ni memang benda yang tak boleh terima ada sedia kala lagi dan tak boleh ada selama-lama. Bukan tidak adanya perkara mustahil itu disebabkan Tuhan tidak menentukan, bukan. Ada pun contoh macam sekarang, orang ni dah menikah dah 10 tahun, 12 tahun menikah tak dapat zuriat lagi. Baru kita boleh jawab tidak adanya anak bagi pasangan ni sebab Tuhan tak kehendak. Boleh jawab begitu. Sebab zuriat manusia ni masuk dalam perkara mungkin, perkara harus. Zuriat bagi manusia ni masuk dalam perkara mungkin, perkara harus. Jadi boleh kita jawab, orang ni, pasangan ni tidak ada lagi rezeki zuriat sebab Allah tidak menentukan, sebab Allah tidak menjadikan. Boleh jawab gitu. Ada pun nak jawab tidak ada anak Tuhan sebab Allah tak kehendak dan Allah tak buat, tak boleh nak jawab. Sebab anak Tuhan tak sama dengan anak kita manusia. Anak Tuhan mustahil, anak kita manusia ni perkara mungkin. Habis. Macam itulah. Lepas tu kita tanya lagi soalan. Adakah Allah Ta'ala berkuasa membuang sifat pendengar dia? Adakah Allah kuasa membuang sifat pendengar dia, sifat sama dia? Maka jangan kalut jawab. Sifat sama Allah ni wajib ke mustahil ke harus? Sifat pendengar Allah wajib ke mustahil ke harus? Wajib. Makna perkara yang mesti
Mesti ada. Jadi soalannya tadi, adakah Allah kuasa membuang ataupun menghilangkan sifat pendengar dia? Maka jawapan dia sama. Bukan ta'alluq sifat kudrat, nak mengubah perkara yang wajib. Itu jawapan dia. Kalau kita kata kuasa lah. Kalau kuasa makna Allah boleh jadi pekak lah macam tu. Nampak tak? Kalau kata Allah kuasa membuang sifat pendengar dia, kalau dah buang sifat pendengar jadi apa? Jadi apa? Kalau dah tak ada sifat pendengar jadi apa? Jadi pekak lah. Jadi tuli. Kalau dah tak boleh mendengar apa? Pekak pada Allah tu mustahil ke wajib ke harus? Mustahil. Nampak tak? Jadi kalau kita jawab Allah kuasa membuang sifat pendengar dia, membawa kepada Tuhan ni boleh dia? Boleh jadi boleh pekak. Lagi pula menunjukkan sifat pendengar Allah tu bukan perkara wajib. Sebab boleh hilang. Benda wajib tak boleh hilang, faham tu? Perkara wajib tak boleh hilang. Sebab tu sifat kudrat tidak bertakluk kepada perkara yang wajib. Kalau sifat kudrat bertakluk kepada perkara yang wajib, maka berubahlah hakikat perkara yang wajib tadi. Tak boleh panggil wajib lagi lah kalau dah boleh berubah. Nampak tak tu? Tak bolehlah lagi nak dipanggil sifat pendengar Allah tu wajib kerana boleh berubah menjadi tiada. Berubah hakikat nanti gagal. Sebab tu kudrat tidak bertakluk kepada perkara wajib dan tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Hanya sifat kudrat bertakluk kepada perkara mungkin. Lepas ni kalau dengar ayat wa annahu ala kulli syai'in qadir, Allah Taala Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maksud kita faham dah tu. Sesuatu di situ dengan maksud Allah berkuasa di atas perkara yang harus. Sama tak dengan kefahaman dengan sebelum belajar? Itulah untung belajar dia. Kalau tak belajar, Allah Taala Maha kuasa. Kita faham kuasa atas semua. Tu yang orang jawab macam tu. Adakah Allah kuasa membuat anak dia? Dia kuasa lah. Dia jawab macam tu. Sebab tak faham. Memang ada. Kalau jawab Allah kuasa buat anak dia, membawa kepada ada benda mustahil. Ada benda mustahil ni dia kata. Boleh rosak akidah tu, jangan main-main. Bila dah belajar baru faham. Gitu kuasa Allah. Kalau tak belajar berasa macam faham lah. Apalah nak belajar sifat 20 ni. Nak hurai sini, hurai sana. Kita bukan tak percaya Allah kuasa. Kita percaya, nak belajar apa lagi? Itulah. Percaya kita macam tadi tu. Percaya kita macam sebelum tadi tu. Bila dah belajar, baru lagi lengkap lagi. Lagi maksudnya lagi detail, lagi halus lagi kefahaman kita. Kerana tipu daya nafsu setan tu sangat halus. Kalau kita tak faham akidah ni halus, ada peluang nak rosak akidah. Ada peluang nak rosak akidah. Itulah tujuan ngaji sifat 20 ni. Nak suruh faham betul-betul. Kalau semata-mata percaya Allah kuasa tu betul dah, tapi belum selamat lagi. Macam tadi lah. Sekali lalu macam betul dah. Tapi kalau datang soalan yang macam tu, dalam hati kita contoh, dalam hati ni macam-macam bisikan ada. Macam-macam ada. Tiba-tiba kita kata, Allah kuasa lah buat. Kan dia berkuasa. Kalau dia berkuasa, mana boleh jadi ada anak Tuhan. Jadi anak Tuhan bukan mustahil lah. Allah kuasa lah. Dia kuasa. Dia boleh nak serupa makhluk. Pula dah. Dia kuasa. Cuma dia tak nak je. Contoh Dia kuasa. Cuma dia tak nak serupa makhluk je. Tapi kalau dia nak serupa makhluk, boleh. Rosak akidah. Tu perlu tu. Baik. Kemudian katanya musannif lagi. Tentu kalau Allah tu bertakluk pada perkara yang wajib dan mustahil ni, maknanya apa kesan dia? Maknanya kalau macam ada tak tu, contohnya Allah mengadakan benda dah ada, kan? Allah Ta'ala mengadakan dah, itu masalah dia. Kalau sifat kudrat ni bertakluk kepada perkara yang wajib, maka berubahlah hakikat perkara wajib. Makna tak boleh panggil wajib lagi lah. Makna contoh macam sifat pendengar Allah. Sifat pendengar Allah ni mesti ada. Tapi kalau kita kata Allah Maha Kuasa menghilangkan sifat pendengar dia, membawa kepada sifat pendengar Allah ni jadi harus. Nampak tak? Bila orang tu beriktikad Allah harus saja mendengar, maka rosaklah akidah dia. Itu yang dimaksudkan akan bertukar hakikat perkara wajib tadi. Kalau dah benda wajib boleh diubah, tidaklah wajib namanya. Namanya harus. Kalau perkara yang mustahil boleh berubah, daripada tiada boleh berubah menjadi ada, tidaklah mustahil namanya. Dipanggil harus. Jadi tunggang langgang. Jadi tak ada dalam perkara wajib dan tak adalah perkara yang mustahil. Semuanya harus. Ada Allah harus. Nampak tak tu?
Membawa kepada ada Allah harus, kuasa Allah pun harus, mendengar melihat Allah pun harus, mengetahui Allah harus. Oh, rosak akidah. Padahal mendengar Allah, melihat Allah, mengetahui Allah tu semua wajib. Sebab tu kita tak boleh nak kata boleh berubah benda wajib. Kalau benda wajib kita nafikan, rosak akidah. Kalau benda mustahil kita sabitkan ada pun rosak akidah. Benda mustahil kita sabitkan benda tu boleh ada, rosak akidah kita. Boleh ada lemah pada Allah, rosak akidah. Boleh ada anak Tuhan, walaupun bukan sekarang, akan datang boleh jadi ada anak Tuhan, rosak akidah waktu ni juga. Faham tak tu? Jadi yang wajib kekal ada, yang mustahil kekal tiada, yang boleh berubah-ubah daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada ni perkara yang harus. Jadi perkara yang harus itulah ataupun perkara mungkin itulah yang termasuk di dalam urusan ataupun peranan sifat qudrat. Ustaz, kalau dia kan tadi Ustaz cakap mungkin adalah perkara sesuatu yang harus ada kan, dan harus diada. So this one consider macam sesuatu insiden happen. Contoh kan future kita nak habis kelas kan, kan? Dan suddenly kita accident. So this is Maksud perkara itu masuk dalam perkara harus lah tu. Perkara yang akan datang tu perkara mungkin lah. Boleh jadi balik ni kita selamat, boleh jadi balik ni kita tak selamat, boleh jadi balik ni ku semangat. Perkara mungkin. Kemudian katanya musannif lagi. Perkara harus, mana perkara harus ni benda yang boleh jadi. Kalau berlaku akal boleh terima. Adapun munculnya anak Tuhan, akal tak boleh terima. Ada anak Tuhan. Sebab anak Tuhan tu mustahil. Hilang sifat pendengar Allah, tak boleh terima kerana sifat pendengar Allah tu wajib. Kalau boleh hilang tu yang samalah macam sifat pendengar kita. Sifat pendengar kita harus, sifat pendengar Allah wajib. Kemudian katanya musannif lagi, dan kudrat itu mana tadi? Dengan dialah sifat kudrat Allah Ta'ala kuasa mengadakan dan meniadakan apa-apa mungkin. Nampak dia tulis kat situ tu. Ingat muka surat 51 tu. Ingat. Gariskan tu. Dengan dialah, maknanya dengan sifat kuasa Allah, dengan sifat kudrat Allah, Allah kuasa, Allah berkuasa mengadakan dan meniadakan ataupun mengubah-ngubah apa-apa daripada perkara mungkin. Mungkin ni makna perkara harus. Apa saja perkara harus, Allah kuasa nak buat macam mana pun. Itu maksud dia. Yang tak masuk dalam ta'alluq kudrat, benda mustahil dan benda wajib. Sebab kalau masuk pada benda wajib mustahil, berubahlah hakikat. Maka Allah tu tak boleh dipanggil wajib lah. Padahal dah akal kita menghukumkan ada Allah, sedia kala Allah, kuasa Allah itu semua wajib, mesti, bukan harus. Faham tak? Jangan diiktikadkan Allah, ada Allah tu harus pula. Jangan diiktikad kuasa Allah tu harus pula. Jangan diiktikadkan serupa Allah dengan makhluk itu harus pula. Mustahil. Jangan tukar tuan-tuan sebab tu kena faham betul-betul hukum akal yang tiga ni. Wajib akal apa, mustahil akal apa, harus pada akal apa. Takut bertukar. Benda wajib kita kata boleh hilang. Benda tu perkara wajib kita kata boleh hilang. Bila boleh hilang maknanya benda tu tak wajib lah. Ada Allah contohnya, ada Allah ni wajib, tiba-tiba kita ubah pula boleh tiada. Makna kalau dah boleh tiada, ada Allah tu bukanlah wajib, namanya harus. Auzubillah dah. Barang siapa yang tidak mengiktikadkan Allah tu mesti ada, bahkan Allah tu harus saja ada, rosaklah akidah dia. Barang siapa yang beriktikad serupa Tuhan itu harus saja bukan mustahil, rosaklah akidah dia. Sebab tu kena faham betul wajib, mustahil dan harus. Hukum akal yang tiga tadi tu. Jadi betul lah kata musannif, mengerti, memahami hukum akal ni adalah asbab untuk mendapat dan memperolehi akidah yang sebenar. Kalau tak faham tiga ni, barangkali tidak ada akidah yang betul dalam hati. Sebab benda yang mesti ada dikatakan harus saja, benda yang mesti tiada dikatakan harus, tak ke rosak akidah.
Kita kena faham betul-betul. Dan bagi kudrat itu beberapa takluk. Bagi sifat kudrat ni ada banyak takluk dia. Apa takluk tadi? Peranan. Takluk tu mana? Peranan. Takluk tu mana? Urusan sifat. Takluk ni mana? Urusan sifat. Kalau tak faham jangan risau, jangan lari. Jangan berhenti mengaji lagi. Cuba lagi. Boleh jadi insya-Allah akan datang Allah Taala buka pintu kepahaman. Jangan jadi perempuan, kena semangat rijal, bersungguh-sungguh mengaji, pantang bergundur. Dah tengok mak kilau dah. Jadi kena semangat belajar. Mak kilau ngaji tauhid, jangan main-main. Ingat dia pandai bersilat aja ke? Tasawuf kuat, akidah kuat, kita tak nak mengaji. Jadi tak kena semangat mak kilau tak nak mengaji. Jadi kena mengaji. Barulah betul. Orang serang daripada luar dapat tepis, orang serang akidah pun dapat tepis. Ini dapat elak penumbuk aja, tapi tak dapat elak akidah sesat. Apa cerita? Tak pendekar lah lagi macam tu. Dia kena pendekar luar dan dalam. Orang datang nak serang kita, tepis sini. Tak apa dah lah. Ni yang selamat ni pun ada serangan ni, jangan main. Serangan akidah yang sesat, serangan pahaman yang sesat. Nak tepih macam mana kalau kita tak pandai nak bersilat kat dalam ni. Ni tengah belajar ilmu bersilat kat dalam ni lah ni. Tiba-tiba setan bisik. Tengah duduk termenung tepi tangga. Termenung tepi tangga, setan duduk bisik. Allah Ta'ala tu kuasa ke tidak kalau dia nak serupa dengan makhluk? Kita tepis. Bukan ta'aluk sifat kudrat, nak mengubah benda mustahil. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Lagi ni. Kalau tak pandai, boleh jadi dia kata, Allah kuasa lah. Rosak lagi dah. Kalau kata Allah kuasa, rosak lagi dah. Dan makna ta'aluk itu, jadi bagi sifat kudrat tu ada beberapa ta'aluk. Makna ada banyak sifat kudrat, ada satu. Dah belajar belum bab wahdaniyah, dah sudah belum? Dah tu. Dah belajar dah dulu sifat satu pada zat, satu pada sifat dan satu pada perbuatan. Ada ulang kaji ke tidak? Ada. Alhamdulillah. Rajin ulang kaji, patutlah faham. Jadi satu maksud sifat kudrat ada yang banyak ta'alluqnya. Ta'alluq kudrat tu yang banyak. Peranan urusan sifat tu yang banyak. Kudrat ada satu. Allah ada satu je sifat kudrat, bukan ada dua, bukan ada 10. Dulu kita dah bahaskan dah dulu, tengok balik tu dalam bab wahdaniyah tu. Kenapa tak boleh dikatakan ada beberapa sifat daripada jenis yang sama? Dulu dah ada hurai dah dulu. Tengok balik. Jadi sifat kudrat Allah ada satu. Yang banyaknya ta'alluq urusan sifat tu, peranan sifat, kijau sifat tu yang banyak. Kerja dia tu yang banyak, urusan. Ni nak belajar lah ni. Yakni beberapa tugas dan makna ta'alluq itu menuntut sifat akan satu pekerjaan lain, makna selain daripada menuntut di zatnya. Apa maksud? Mudahnya beginilah. Sifat kudrat tadi ada pada Allah, tapi peranannya kepada benda lain. Sifat kudrat tu sifat Allah, tapi kerja dia, urusan dia nak mengubah-ubah apa? Sesuatu yang selain daripada Allah. Bukan nak mengubah Allah dah. Jadi peranan kudrat tadi mengadakan dan meniadakan. Jadi kudrat bukan berperanan kepada diri Tuhan tu sendiri. Mengadakan Tuhan, meniadakan Tuhan tak. Mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Itu yang dimaksudkan. Ta'alluq ni adalah urusan sifat kepada selain zat. Urusan sifat kepada selain zat. Berdiri pada zat tu tak kita ta'alluq. Tak, berdiri pada zat tu bukan ta'alluq. Ta'alluq ni urusan dia kepada mungkin. Ta'alluq tu urusan sifat. Ada sifat kudrat di zat Allah tu perkara wajib mesti. Kalau tak nanti kan Allah tak ada kudrat pula. Urusan sifat tu, peranan sifat kudrat tu kepada benda mungkin. Jadi ada berapa ta'alluq sifat kudrat?
Dan takluk yang pertama tadi dia kata sifat kudrat itu ada beberapa takluk, yang beberapa tugas, dan makna takluk itu menuntut sifat akan satu pekerjaan lain daripada menuntut izatnya. Takluk yang pertama. Okey, pukul 11 kita berhenti. Setakat ni kita apa tu belum dapat sambung lagi dah. Belum lagi sebab saya ada kelas kat Petronas pula lepas ni. Jadi takluk yang pertama, urusan sifat kudrat yang pertama dinamakan, jaga, jangan tidur, namanya suluhi qadim. Kalau kita baru nak belajar ilmu tauhid, ini semua istilah yang baru kita dengar. Tak pernah dengar, tapi hari ni baru pernah dengar. Suluhi qadim, apa benda? Tak apalah. Setidak-tidaknya dah adalah kemajuan kita. Daripada tak pernah dengar, dah dengar. Dah meningkat lah tu. Dah meningkat lah. Janganlah kalut nak cepat pandai. Janganlah kalut-kalut nak cepat pandai. Syarat belajar ni, nak pandai ni panjang waktu. Bukan hari ni belajar, hari ni nak pandai semua. Dah mustahil. Sabar. Memang kena tamak belajar, kena bersungguh, tapi kena sabar. Kalau tak sabar nanti kita putus asa. Belajar 2-3 kali tak faham, cabut lagi dah. Malas dah lah, tak faham pun, habislah. Sebab tu sabar. Insya-Allah. Jadi namanya suluhi qadim. Okey, sekarang ni nak terangkan maksud suluhi qadim. Kita pun dulu pening juga, tak tahu juga, tak faham juga apa suluhi qadim ni. Bila mengaji tauhid, dia dengar perkataan suluhi qadim. Apa suluhi qadim ni? Jadi suluhi qadim ni tuan-tuan puan-puan, nak terang ni satu-satu. Suluhi tu makna Melayunya patut, padan, layak, boleh, harus. Tak faham juga, tak tahulah. Patut. Okey, bagi contoh patut ni, Tuan-tuan ada 500 juta. Banyak dah sikit. Alang-alang nak berangan jadi kaya betul-betul. 500 juta ada. 500 juta sekarang ni kita ada dalam akaun bank kita. Patutkah kita nak membina rumah yang bernilai 100 juta? Patut ke tidak? Boleh ke tidak? Cakap boleh baru faham. Patut. Boleh ke tidak nak buat? Patut ke tidak nak buat? Layak tak nak buat? Harus tak nak buat? Itulah maksud suluhi tadi. Suluhi ni makna patut, padan, boleh, layak. Dah ada 100,000, nak beli barang 50,000, patut ke tidak nak beli? Patut. Dah ada 100,000, barang 50,000, patut tak nak beli? Patut nak beli, boleh nak beli, layak nak beli, kerana dah ada kepada kita, dah ada pada kita kemampuan tu. Jadi sekarang ni patut tak nak beli? Patut. Dah beli ke belum? Okey, jadi bila sebut suluhi, nak menceritakan kepatutan sahaja. Bila sebut suluhi, nak menceritakan kepatutan sahaja, bukan nak cerita dah buat. Ni kita cerita patut nak buat rumah, bukan dah buat rumah. Beza tu. Baiklah, ginilah. Mungkin pasal tu kita ubah lain. Okey, lapar tak sekarang? Okey. Kat sebelah sana ada kedai makan kan, hujung kan? Patut tak nak makan? Patut. Dah makan ke belum? Jadi faham tak patut tu? Boleh kalau nak pergi makan sekarang, boleh. Patut kalau nak pergi sekarang keluar, boleh pergi makan. Jadi itu nama patut. Itu nama padan, bukan makan. Bila kita pergi kedai tu sekarang, pergi makan puak, ambil nasi puak masuk dalam mulut makan, itu bukan patut dah namanya. Itu namanya telah makan. Bila telah makan, namanya tanjizi nama dia. Namanya tanjizi nama dia. Bila benda tu dah berlaku, bila benda tu dah terjadi, namanya tanjizi namanya. Kalau belum berlaku, patut saja, namanya
Suluhi. Suluhi ni mana patut. Suluhi ni mana padan. Suluhi ni mana layak. Boleh nak pergi makan. Layak nak boleh makan. Dah kita tak ada keuzuran. Dah kita ada mulut. Bolehlah nak makan. Cuma belum makan lagi. Jadi kepatutan tadilah yang dinamakan dengan suluhi. Faham tak tu? Okey, kembali balik. Suluhi itu baru satu perkataan. Qadim, qadim. Qadim maksud apa qadim? Sedia kala. Tahu apa sedia kala ni? Sesuatu yang tidak ada permulaan bagi adanya. Itu qadim. Qadim mana sesuatu yang tiada permulaan. Jadi kawinkan perkataan suluhi dengan qadim. Suluhi qadim. Suluhi qadim makna Melayunya patut sedia kala lagi. Boleh sedia kala lagi. Layak sedia kala lagi. Harus sedia kala lagi. Faham tak sangat tu? Boleh sedia kala lagi, faham? Patut sedia kala lagi, faham? Tak faham? Cuba pusingkan. Sedia kala lagi patut. Faham tak? Sedia kala lagi patut, faham tak? Sedia kala lagi boleh. Sedia kala lagi layak. Itulah suluhi qadim. Sedia kala lagi patut bagi Allah, sedia kala lagi layak bagi Allah nak mengadakan makhluk dan nak meniadakan makhluk. Sedia kala lagi patut bagi Allah, sedia kala lagi layak bagi Allah nak menjadikan makhluk. Kenapa? Kerana dia telah berkuasa sedia kala lah. Bila dia dah ada kuasa sedia kala lagi, maka patutlah bagi Allah menjadikan kita sedia kala lagi. Dan patut juga bagi Allah nak meniadakan makhluk sedia kala lagi. Boleh. Kenapa? Kerana dia telah berkuasa sedia kala lagi. Lainlah kalau Allah tu lemah. Lainlah kalau lemah Allah tu sedia kala. Kalau Allah Ta'ala tu sedia kala lemah, barulah kita kata tidak patut menjadikan makhluk. Sebab apa? Sebab dia lemah. Betul? Kalau dia lemah sedia kala, barulah kata tak patut. Contohnya tadi, kita tak ada mulut, barulah kata tak patut nak makan. Sebab tak ada mulut. Patut tak nak makan? Tak patut. Sebab apa? Tak ada mulut. Betul lah. Ni ada mulut, patut tak nak makan? Jadi Allah Ta'ala sedia kala lagi dah kuasa. Maka patutlah bagi Allah, layaklah bagi Allah nak menjadikan makhluk. Boleh. Allah nak jadikan saya, Allah nak ciptakan tuan-tuan perempuan ni sedia kala lagi. Boleh Allah ciptakan kita sedia kala lagi. Kenapa? Kerana dia telah berkuasa sedia kala lagi. Faham tak sangat tu? Betul faham? Okey, nak tanya, kalau dah faham nak tanyalah sikit. Adakah Allah dah menjadikan kita sedia kala lagi? Adakah Allah dah menjadikan kita sedia kali lagi? Tidak. Tak ada. Kita tak dijadikan sedia kala. Kita ni baharu. Cuma tadi cerita patut. Kalau Allah nak buat boleh. Sebab dia kuasa sedia kala lagi. Habis dah lah. Itulah takluk yang pertama dinamakan suluhi qadim. Artinya patut, padan bagi mengadakan mungkin dan meniadakan dia mungkin pada sedia kala. Maksud sedia kala lagi, patut bagi Allah nak menjadikan makhluk, patut bagi Allah nak meniadakan makhluk sedia kala lagi kerana dia telah berkuasa sedia kala lagi. Cukup dah setakat situ. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Satu lagi. Takluk yang kedua, tanjizi hadis. Habis dua ni kita penting. Suluhi qadim tadi maksudnya patut bagi Allah sedia kala lagi, ataupun sedia kala lagi patut bagi Allah menjadikan makhluk kerana dia telah berkuasa. Dan patut bagi Allah sedia kala lagi, ataupun sedia kala lagi patut layak bagi Allah nak meniadakan makhluk kerana dia telah berkuasa sedia kala lagi. Habis. Itu takluk yang pertama daripada beberapa ta'aluk sifat kudrat. Jadi yang kedua pula dinamakan tanjizi hadis. Okey, kita terjemahkan satu-satu. Tanjizi maknanya telah tertunai. Tanjizi maknanya telah berlaku.
Makna bila sesuatu tu telah berlaku, telah terjadi, telah tertunai, telah dijadikan, baru dibuat, namanya tanjizi. Maknanya lulus, telah tertunai, telah berlaku. Maksudnya begini, contoh, saya ada RM10 dalam poket. Jadi patut sekarang ni patut bagi saya nak pergi beli pisang goreng yang harganya RM5. Jadi patut bagi saya nak beli goreng pisang harganya RM5. Kenapa pula? Kerana saya dah ada kemampuan RM10. Jadi patut bagi saya nak beli. Cuma saya belum beli. Cuma cerita patut beli. Tiba balik sekarang, saya pun singgahlah kat gerai tepi jalan tu, saya pun belilah goreng pisang tadi. Saya pun belilah. Berlakulah akad jual beli. Saya beli pakcik RM5. Dia kata ambil lah. Bila berlakunya tu, itulah yang dinamakan tanjizi. Makna telah berlaku, telah tertunai pembelian tadi dah. Bukan patut beli dah, berlaku dah pembelian. Kalau rumah tadi dah didirikan rumah tu, bukan patut buat je, dah buat dah rumah tu. Dah tertunai dah, faham? Bila dah tertunai, bila dah terjadi benda tu, namanya tanjizi. Faham tak setakat ni makna tanjizi? Okey, tanjizi maknanya telah tertunai, telah berlaku. Hadis tu maknanya baharu. Hadis maknanya baharu. Apa arti baharu? Sesuatu yang ada permulaan. Hadis-hadis tu makna sesuatu yang ada permulaan. Bila sebut baru-baru je ada permulaan dah tu. Jadi kita gabungkan tanjizi hadis, telah tertunai baru. Hadis tu mana baru? Telah tertunai baru, telah terjadi baru. Tak faham? Pusingkan. Baru terjadi. Baru tertunai. Baru beli. Baru buat. Itulah yang dimaksudkan dengan tanjizi hadis. Contohnya, sekarang seorang tu hidup. Dia sedang hidup sekarang. Bila Allah matikan dia besok, bila Allah cabut nyawa dia besok, Allah menjadikan mati bagi diri dia, itulah yang dinamakan dengan tanjizi hadis. Makna Allah baru jadikan kematian pada diri dia. Adapun sekarang ni dia hanya patut mati saja. Macam kita ni lah, patut mati dia kita ni. Tiba-tiba Allah cabut nyawa kita. Bila berlakunya kematian tu, dipanggil tanjizi, tertunai dah. Bukan patut mati dah, mati dah pun. Habis dah, wallahu a'lam. Imkan. Samalah tu, mungkin tu samalah, benda harus. Benda mungkin, benda harus. Jadi takluk yang kedua dinamakan dengan takluk tanjizi hadis, iaitu apa? Meluluskan. Meluluskan ni makna membuat ataupun menjadikan pekerjaan, yakni mengadakan mungkin. Nampak tak tu? Mengadakan mungkin atau menciptakan mungkin atau beriadakan mungkin ini. Maksud tadi kata harus buat. Sekarang ni bila Allah buat benda tu, bila Allah jadikan saja, dipanggil tanjizi hadis. Adapun dalam belum buat tu namanya suluhi, patut sahaja. Kalau sedia kala lagi, patut bagi Allah menjadikan, patut Allah Ta'ala menghidupkan, patut bagi Allah mematikan. Itu namanya ta'alluq suluhi qadim. Yang pertama dan yang kedua tanjizi hadis. Jadi dua ni lah yang dinamakan dengan ta'alluq bagi sifat kudrat. Secara ijmalnya, secara borongnya ada dua. Nanti lagi akan datang dia akan tambah lagi 6. Jadi ta'alluq bagi sifat kudrat ni ada 8 semuanya. Dua ni pun dah pening dah kita. Tapi tak apa. InsyaAllah nanti tegaklah tu. InsyaAllah sabar belajar. Sungguh-sungguh jaga niat kita, doa pada Allah banyak-banyak agar kita diberikan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Istiqamah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkah majlis ilmu kita pada hari ini, pada pagi ini, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan keberkatan majlis ilmu. Moga-moga kita semua yang hadir, yang tak dapat hadir, ada keuzuran yang mengikuti, semuanya diberikan kesihatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipanjangkan umur di dalam ketaatan, dimurahkan rezeki yang halal,
diberikan rezeki yang luas, yang tidak rezeki yang tidak menjadi penyebab sukar untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kita rezeki yang berkah, yang menjadi asbab mudah kita nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita doa juga pada saat dan ketika ini dengan berkah majlis ilmu, moga Allah Ta'ala memberikan kesihatan, keafiatan, kesembuhan kepada saudara mara kita, anak bini kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita andai kata yang sedang ditimpa musibah sakit, mudah-mudahan diberikan kesihatan, keafiatan, diberikan kesabaran dalam hati mereka, redha dengan takdir Allah, dengan ujian yang menimpa, insya-Allah. Cukuplah setakat situ, insya-Allah ada rezeki. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di minggu hadapan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana fakif ahlana wa qurrabati lana fi dinina ma ahli kutub mustarad dzakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi khalasan jamila. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Amin. Allah